بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi malam ini. Saya ada satu cerita ingin dikongsikan dengan korang semua. Adalah kisah cerita misteri. Tajuk hari ini adalah yang sedikit common sikit lah. Cerita dia adalah kisah pembantu rumah. So pembantu rumah ni mula bertanya dulu, "Oh pak, aku mau pulang. Aku tengah sarung kasut." Aku pun menengada muka dan menoleh kepada pembantu rumah aku itu. Masa aku nak pergi kerja ni lah, dia sibuk nak beritahu perkara macam ni lah. Aku tanyalah pembantu rumah aku, "Hai, baru kerja beberapa hari, dah nak balik?" Ujarku sambil mengemaskan sarungan kasut akulah. Zaman sekarang ni, korang tahulah, laki bini kerja tu lumrah lah. Bini tak kerja, tak cukup duit untuk makan pakai. Bini kerja, anak-anak tak ada orang jaga pula. Kena hantar pengasuh atau kena ada pembantu rumah untuk jaga. Pengasuh ni pula ambil RM300 seorang. 3 orang dah RM900. Lebih kurang sama dengan gaji seorang pembantu rumah. Aku tanya dia lagi, "Kenapa kamu nak balik?" "Aku baru ambil pembantu rumah ni dari Tekong 3 hari lepas. Nak bawa masuk pembantu rumah bukan murah. RM2,000 juga. Itu lalu Tekong haram. Tak termasuk tiket kapal dan tiada permit bekerja. Jika ambil lalu ejen pembantu rumah, RM10,000 dah pasti. Kadang-kadang sampai boleh jejak RM14,000. Dia pula tanya aku, "Aku tak bisa kerja begini pak. Masalahnya, ambil pembantu rumah tanpa lalu ejen ni, jika nasib tak baik, dapatlah pembantu rumah yang tak pandai buat kerja langsung. Macam pembantu rumah aku ni, dah 4 hari tau dia kerja. Apa pun tak reti, dah ajar pun kadang-kadang dia tak buat." Okey. Nanti saya bincang dengan ibu dulu. Responku, lantas masuk ke dalam perut kereta dan bergegas menuju tempat kerja. Benda-benda leceh macam ni, selalunya bini aku yang uruskan. Aku ni tak pandai pun berdiplomasi. Selalu tawar-menawar dengan aku akan berakhir dengan pertelingkahan. Oleh itu, aku serahkan urusan seperti ni pada bini aku. Dah tu, bini aku pula tanya aku, "Bang, bang, tadi saya dengar si Madia tu cakap kat abang, dia nak balik. Kata bini aku sebaik saja aku pulang dari kerja." Lepas tu aku jawablah dekat bini aku. Aku jawab, "Awak rasa macam mana? Ada harapan tak nak train dia lagi tak? Ke hopeless?" Terus langsung isteri aku jawab kat aku, "Dia memang hopeless. Kita hantar je lah dia balik. Saya tengok dia tu semacam je. Selalu dia cakap seorang diri, menangis malam-malam. Takut tau saya bang. Kita hantar je lah dia balik." Aku jawablah, "Ya ke? Tak pernah pula saya dengar. Perasaan awak je tu kot." Isteri aku jawab, "Tak bang, saya ni tak tipu. Saya dengar bang." Habis tu aku jawablah, "Kalau kita bagi dia balik, siapa nak jaga budak-budak? Takkan nak hantar rumah mak lagi. Saya dah segan lah dengan mak. Lagipun kita dah spend banyak duit tau nak ambil dia hari tu." Jawabku tanda tak setujulah. Lepas tu bini aku ni pula merebahkan kepala ke bantal, lalu memalingkan tubuh membelakangkan aku. Dia tahu tiada guna dia berdebat dengan orang keras kepala macam aku ni, suaminya. Si Mardia tu, pembantu rumah aku ni memang tak pandai buat kerja. Tapi betul ke dia ada buat benda-benda macam aneh kan? Aku dapat jawapannya tak beberapa hari selepas tu.
Si Mardia ni mula menampakkan keanehan dalam perangai dan tingkah laku. Sangat ketara. Sama ada perangainya semakin aneh sehingga aku mula sedar keanehan itu, atau aku baru sedarinya setelah diberitahu oleh bini aku. Aku perasan dia selalu pasang telinga mendengar perbualan aku dengan bini aku. Aku jadi tak selesa. Aku jadi gelisah dan paranoid. Aku pun cakaplah dengan si pembantu rumah aku tu, Mardia, kalau saya tengah bercakap dengan isteri saya, kamu jangan curi-curi dengar, faham? Aku marah betul dekat dia ni. Lepas tu dia jawab, ya pak, maaf ya. Mulai insiden itu, aku sentiasa sangsi dengan pembantu rumah aku. Aku mula menaruh syak yang dia merancang sesuatu yang buruk kepada keluarga aku. Aku sentiasa pasang telinga dan peka dengan apa yang berlaku dalam rumah aku. Malam-malam tertentu, aku terdengar suara orang menangis. Kadang-kadang suara mengilai, kemudian menangis semula. Mana aku tak takut kan? Aku memang rasa pelik kan, and tak sedap hati. Dan aku tak tahulah apa lagi aku nak fikir kan. Paling mencurigakan, sejak dia tinggal dalam rumah ni, aku selalu terhidur bau yang menyucuk hidung. Bau seperti bau bangkai. Namun bila aku periksa sekeliling rumah, tiada pula sumbernya. Yang nyata, bau itu paling kuat dalam bilik tidur aku. Yang bini aku pula asyik meracau je dalam tidur. Tengah malam buta nanti berguling sana, berguling sini, berpeluh lecun. Mood dia pun dah tak baik. Pantang jumpa aku mesti bertengkar. Perkara kecil pun dia akan pembesarkan. Anak-anak aku pun dah semakin kurus, semakin terabai. Mereka tak dimandikan, baju mereka tak ditukar, sering jatuh sakit. Ada suatu malam ni pulang dari kerja, aku senyap-senyap masuk ke dalam rumah dan menjengah dapur. Si Mardia ni sedang masak sesuatu. Aku lihat dia mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu, kemudian dihembus ke dalam periuk. Lepas tu aku tanyalah, awak buat apa tu Mardia? Jerkah aku. Terlepas senduk yang berada dalam tangan lalu jatuh berdenting di atas lantai. Mukanya pucat lesi melihat aku yang berdiri di muka pintu dapur. Aku tanya lagi. Saya tanya, awak buat apa tu? Lepas tu dia jawab apa? Tak buat apa pak, aku cuma lagi masak. Jawabnya polos. Puas aku gertak, aku tengking dia. Dia tak nak mengaku. Aku angkat periuk itu dan humban isinya ke dalam tong sampah. Kalau ikutkan hati, aku dah simba tau sup panas tu kat muka dia. Namun, diri aku masih terpelihara daripada hasutan iblis. Dia boleh tanya aku lagi ni, Pak, kapan aku bisa pulang? Soalnya, ketika aku buka langkah untuk beredar dari dapur. Aku baru nak jalan, dia masih boleh tanya aku soalan tu. Yang dia nak balik. Aku pun merenungnya tajam. Dalam kotak fikiran aku ni 1001 perkara muncul. Kalau aku benarkan dia pulang, anak-anak aku tak ada siapa jaga. Kalau aku tahan dia daripada pergi, keluarga aku takut dia buat perkara tak elok pada keluarga aku. Aku pernah terbaca kes di mana pembantu rumah berkomplot dengan penyamun untuk merompak majikan. Ada juga kes pembantu rumah gunakan ilmu hitam untuk memperdaya majikan. Kerisauan aku ni memuncak betul. Aku capai je telefon. Lepas tu aku telefon tekong pembantu rumah tu. Aku kena juga hantar dia ni pulang segera. Ketika aku nak call tu sedang berdering, aku terdengar suara yang buat aku tersentak. Kedengaran suara bini aku menjerit. Aku bergegas ke tingkat atas rumah aku. Bila aku buka saja pintu bilik aku, jantung aku luruh. Tangan aku menggeletar. Kekhawatiran aku gini bukan lagi andaian, ia adalah kenyataan. Aku dengar lagi bini aku menjerit. Isteri aku mengelupur, terliuk-liuk di atas lantai. Baju tidurnya koyak rabak. Hati aku bagai dirobek melihatkan terseksa begitu. Aku segera meluru mendapatkannya. Isteri aku cakap apa? Bila aku dekat dengan dia, nak angkat dia ke ribaan aku, dia cakap pergi. Tangannya mengapai-ngapai, mencakap apa saja dalam capaiannya, termasuk tubuh dan muka aku. Pedih kulit aku menerima cakaran itu, namun pedih lagi hati melihatnya begitu. Aku tanyalah, Yang, ini abang lah. Kenapa ni Yang? Soalku penuh kecelaruan lah dekat isteri aku. Bini aku cakap apa? Dia pekik. Dia cakap panas. Rumah ni panas. Bawa saya keluar. Matanya terjenggil. Anak matanya meliar ke segenap penjuru bilik. Kemudian tertantap ke satu sudut. Kemudian kelihatan butir air mata bergenang di kelopak matanya. Aku segera mengalihkan pandangan aku ke arah yang dilihatnya. Tu aku dah tengok isteri aku macam gitu. Aku terus
panggil adik, abang, kakak. Terpancul panggilan-panggilan itu dari mulut aku. Anak-anak aku letakkan kepala isteri aku ke lantai perlahan-lahan. Kemudian segera menerjah ke atas katil untuk memeriksa keadaan anak-anak aku. Ya Allah, anak sulung aku ni kulitnya melepuh. Anak perempuan aku juga begitu. Si bongsu pula terkelempai pada sudut-sudut yang mustahil. Aku pangku mereka satu persatu. Mereka terkulai dalam ribaan aku. Aku cakaplah, maafkan papa. Papa patut dengar cakap mama. Tangan aku masa tu memang menggeletar. Jantung aku berdetak bagai laju, menentang sangkar rusuk. Bibir terasa kering, tekak perit, perut mengecut bagai tangan yang dikepal erat. Celaru perlahan-lahan menjadi hiba. Hiba bertukar menjadi marah. Marah menjelma menjadi amuk. Amuk meresap ke dalam pembuluh darah dan berlegar ke dalam setiap inci tubuh aku. Lepas tu aku cakaplah, celaka punya perempuan puaka ni. Aku turun ke bawah, pergi ke dapur dan ambil pisau dari laci dapur. Pemegang pisau aku genggam erat dalam kepalan tangan aku. Aku cakap dengan si pembantu rumah aku ni, Mardia ni, kau nak balik sangat kan? Malam ni aku hantar kau pulang ke alam barzak. Dengusku sambil mengetap gigi. Setelah aku periksa, ternyata Mardia ni sudah tiada di dalam rumah dan pintu hadapan tengah luas. Apabila aku jengah keluar, kelihatan kelibat Mardia sedang berdiri luar pagar. Bersamanya ada 2-3 orang lelaki. Aku berjalan tegas ke arah mereka dan memekik. Mardia, sini kau. Kau nak lari mana ni? Hirman, kenapa dengan kau ni? Soal salah seorang lelaki yang berada dengan Mardia itu. Hanya setelah aku cukup dekat, barulah aku cam lelaki itu adalah Pak Aziz, jiran aku. Aku cakaplah dengan Pak Aziz ni, Pak Aziz, jangan masuk campur urusan saya. Lepas tu Pak Aziz tanya, kau nak buat apa dengan pisau, Man? Aku cakaplah, Pak Aziz jangan banyak tanya boleh tak? Serahkan perempuan sihir tu pada saya. Jawab apa? Apa kau cakap ni, Man? Apa salah Mardia? Pak Aziz, perempuan tu dah sihir anak beranak saya. Bini saya tengah mengelupur dekat atas tu. Anak-anak saya semua dah nyawa-nyawa ikan, tahu tak? Dia jawab apa? Masya Allah, bawa mengucap, Man. Perempuan tu yang kena mengucap, Pak Aziz. Dia yang menyekutukan Allah. Dia yang berkomplot dengan iblis. Pak Aziz cakap, bawa bertenang, Man. Sejak dia ada dalam rumah saya dengar orang mengilai, orang menangis, macam-macam lah benda pelik. Si Mardia, pembantu rumah aku ni pula, boleh lagi sampuk lagi. Dia cakap, yang mengilai tu bukan aku. Lepas tu aku tanya, habis siapa? Soal aku sambil menunding pisau ke arah perempuan jahanam tu. Lepas tu dia jawab, apa? Aku enggak tahu. Aku juga dengar ilayan itu. Yang menangis itu aku. Setiap malam aku menangis ketakutan. Katanya lagi lah pembantu rumah aku tu. Suar biru merah berkelip-kelip menerangi malam. Bila aku toleh ke arah punca lampu itu, aku lihat sebuah ambulans sedang menghampiri. Pak Aziz ni, jiran aku, cakap apa tau? Aku dah tengah marah-marah ni. Dia cakap, Man, akulah yang telefon polis dan ambulans. Lepas diceritakan semuanya pada aku, terus aku call lah. Kelihatan seseorang attendant berpakaian serba putih keluar dari perut ambulans, disusuli dengan seorang pengawal berseluar hitam. Selepas keluar, mereka hanya memandang aku je. Pengawal berseluar putih itu keluarkan telefon dan hubungi seseorang. Aku cakaplah, apa tercengat lagi? Pergilah tolong anak bini aku kat dalam tu. Bentak aku. Mereka buat tak peduli je. Si Pak Aziz ni cakap, Man, dengar apa aku nak cakap ni. Aku nak kau bertenang. Benda ni boleh bawa berbincang. Habis aku cakap lah, nak bincang apa lagi? Anak bini aku ni dah nak mati tau kat dalam tu. Pak Aziz cakap lagi, Man, isteri kamu, anak-anak kamu memang dah meninggal, Man. Dah lama mereka meninggal. Aku tanya lagi si Pak Aziz ni, apa Pak Aziz cakap ni? Habis tu, dia cakap lah dengan aku, kamu tak ingat ke, Man? Mereka meninggal masa 5 tahun lepas. Habis aku cakap lah, Pak Aziz ni jangan nak merepek boleh tak? Pak Aziz jangan buat-buat cerita boleh tak? Anak bini saya ni masih hidup. Diorang ada kat dalam tu. Tu bukan anak bini kau, Man. Apa Pak Aziz cakap ni? Pak Aziz jangan nak percaya cakap perempuan tu tau. Dia dah guna sihir untuk perdaya Pak Aziz. Tahu tak? Anak bini saya ada kat dalam rumah tu. Faham ke tidak ni? Aku dengar tau suara aku menjerit, Abang! Oh, Abang! Kedengaran suara isteri aku tu menjerit sekuat-kuatnya lah. Aku menoleh dan kelihatan isteri aku di muka pintu rumah. Aku campak pisau dari tangan aku dan bergegas mendapatkan dirinya. Si Pak Aziz tahan aku. Man, berhenti, Man. Itu bukan mereka. Cuba kau ingat betul-betul, Man.
Suhaida dah meninggal, teriak Pak Aziz. Lepas tu aku terus cakap dengan Pak Aziz, Pak Aziz tengok tu, isteri saya kan masih hidup. Suar biru semakin terang melimpah dinding rumah aku. Kelihatan sebuah kereta peronda polis tiba, parking di sebelah ambulans tadi. Lepas tu Pak Aziz cakap lagi, Man, cuba kau ingat betul-betul Man, tolonglah. Biru merah, lampu suar kereta peronda itu menjadikan mata aku berpinar-pinar. Kepala aku terasa ringan. Tiba-tiba ada cahaya kuning dan merah berkelipan. Beberapa orang pengawal bomba menyemburkan air pada tingkat atas rumahku. Tekak aku ni rasa berpasir, rasa debu di lidah, hidung ditusuk bau jelaga. Mata aku ni pedih. Aku tutup mata rapat-rapat. Keadaan pun hingar-bingar. Pak Aziz memeluk aku erat daripada belakang, menghalang aku masuk kembali ke dalam rumah aku tu. Terdengar jeritan anak-anak aku di tingkat atas rumah. Dah tu Pak Aziz pun bilang akulah, dia ceritakan pada aku, dia terangkan pada aku, rumah kamu terbakar 5 tahun lepas. Mereka semua terkorban, Man. Kedengaran suara Pak Aziz juga. Suara itu meruntun aku kembali ke alam nyata. Maksudnya selama ini si Mardia curi dengar perbualan aku tu kerana aku bercakap seorang diri. Hilaian yang aku dengar tu hilaian iblis yang menginap di dalam rumah aku. Anak-anak aku tak dilayan Mardia kerana mereka memang tidak wujud. Patutlah Mardia mahu pulang. Aku buka mataku, di hadapan aku berdiri susuk lembaga yang mirip bini aku. Namun kini aku tahu itu bukan wanita yang aku cintai. Aku telah terpedaya. Begitu halus ia memperdaya sehingga aku tak bisa membezakan mana ilusi, mana realiti. Ia mengilai lalu menghilangkan diri ke dalam rumah. Peristiwa ini berlaku tahun lepas. Kini aku dah berpindah keluar daripada rumah itu. Terlalu banyak memori yang memberitkan terpahat di dinding-dinding rumah itu. Psikiatris pun sarankan aku mulakan hidup baru di tempat yang baru. Sebelum Mardia dihantar pulang ke Indonesia, aku sempat bertanya apa yang dibaca olehnya semasa aku tangkap dia hembus nafasnya ke dalam makanan malam itu. Si Mardia ni jawab, aku baca ayat kursi Pak agar bapa bisa terlindung daripada makhluk itu. Tak sangka orang yang aku taruh syak sangka itulah orang yang cuba lindungi aku. Mardia juga ada pesan agar aku tak tinggal solat dan perbanyakkan baca Al-Quran. Nasihatnya itu amat rasional kerana sememangnya aku sering alpa dalam menunaikan kewajipan aku yang dua itu. Semuanya aku anggap selesai. Namun beberapa hari lalu aku dapat kabar dari sahabat lama, dari kejiranan lama aku tu tentang suatu perkara. Perkara yang buat aku ingin kembali ke rumah lama aku. Aku dikabarkan kebakaran yang berlaku di rumah aku dulu bukan suatu kemalangan. Ia dirancang oleh seseorang yang aku kenal dan orang itu adalah Pak Aziz, iaitu jiran aku. Pak Aziz tak sangka aku akan baik pulih rumah banglo itu setelah kejadian hitam berkenaan. Dia sangka aku akan berpindah keluar, namun tidak. Aku perbaiki dan aku masih tinggal di sana. Kenapa dia bakar? Kerana dia mahukan banglo itu. Kalau dia nak, kenapa dia bakar? Kerana kebakaran itu kebakaran terancang dan terkawal dan Pak Aziz ni pastikan hanya bilik utama yang akan terbakar. Bagaimana dia pastikan? Sebagaimana dilakukan dalam percubaannya yang kedua menggunakan sihir. Ya, Pak Aziz jugalah yang menghantar iblis durjana itu untuk memperdayakan aku agar aku keluar daripada rumah itu dan kini dia telah berjaya. Rumah itu kini miliknya. Apa yang aku akan buat sekarang entah. Tapi aku pasti aku akan lakukan sesuatu untuk balas dendam. Kau tunggu, Pak Aziz, kau tunggu. Itulah cerita misteri pembantu rumah. Yang baik tu adalah pembantu rumahnya dan yang tak baik tu adalah jiran dia, iaitu Pak Aziz. Pada saya, the end part is kita jangan ikutlah. Kita jangan berdendam antara satu sama lain. Buat satu cerita ini sebagai pengalaman supaya kita berfikiran positif dan tidak berburuk sangka antara satu sama lain. Jangan dendamlah. Kalau apa pun sekalipun, jangan dendamlah. Saya akhiri cerita malam ini dengan satu cerita sahaja. Sampai di sini sajalah saya sampaikan cerita dengan korang semua. Harap korang semua chill dan enjoy mendengar cerita yang telah saya kongsikan untuk malam ini. InsyaAllah semoga kita dapat bertemu lagi dan saya dapat berkongsi cerita seram di hari yang lain.
Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih sangat-sangat kepada semua. Terima kasih pada sesiapa yang sentiasa menanti, rindu dan tengok berkali-kali dan share dengan kawan-kawan dan terus support and motivate saya, beri saya semangat untuk teruskan dengan cerita-cerita saya. InsyaAllah saya akan bukakan topik lain lah. Sentiasalah support saya, motivate saya. Saya hargai setiap pemberian korang. Jika korang ada cerita yang ingin saya kongsikan, boleh saja drop email pada saya yang sudah saya tulis di bio dan description. Saya akhiri malam ini. Selamat malam semua. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.